Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi majlis, pengurusi surau, barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan kurniaannya kita dapat menapak menuju ke rumah Allah untuk menihyakan malam nisfu Syaban dengan cara mempelajari ilmu. Dan mungkin selepas daripada ini kita baca sikit Quran, kita tahlil sikit, dan kita zikir dan kita doa. Mudah-mudahan gabungan semua sekali itu menatijahkan kebaikan pada diri kita. Sesungguhnya saya telah menjawab isu malam nisfu Syaban dengan dalil-dalil yang panjang, begitu juga dengan hujah-hujahnya, termasuk juga hadis-hadisnya. Begitu juga apa yang kita jawab berkenaan dengan amalan-amalan sunat, termasuklah puasa, dan termasuklah semuanya itu dalam Maktabah Al-Bakri. Tuan-tuan boleh Google dan tengok jawapan panjang isunya. Jadi kita terjehkan satu persatu. Saya akan cuba mengambil sedikit iktibar daripada jawapan-jawapan tersebut, di samping menggambarkan kehendak yang paling besar bagi kita adalah kehendak selepas daripada Syaban ini, yang kita doa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kerana itu yang disebut oleh para ulama sebagai mausimul khairat, musim kebajikan-kebajikan yang amat banyak. Jadinya izinkan saya juga akan melanjutkan perbincangan kepada Ramadan yang akan kita hadapi insya-Allah. Pertamanya, bila kita sebut malam nisfu Syaban, dia adalah malam separuh Syaban, di mana bagi kita malam separuh itu ialah malam yang ke-15. Jadi malam ni adalah malam ke-15, besok hari adalah hari yang ke-15 Syaban. Disebut dalam sebuah hadis, iza kanat lailatun nisfi min Syaban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Bila mana menjelmanya malam nisfu Syaban, maka kamu qiyam pada malam tersebut dan kamu puasa pada hari tersebut. Hadis ini menggesa kepada kita dua perkara. Pertama, pada malam itu, yakni seperti malam ni lah, malam nisfu Syaban ini digunakan kalimah qiyam, qum, di mana qiyam ini juga kadang-kadang digunakan dalam hadis yang lain kepada Ramadan Al-Mubarak dan juga kepada malam Qadar. Antaranya sabda Rasulullah SAW menyatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Siapa yang mendirikan malam qadar dengan penuh keimanan dan penhisaban, muhasabah dan melaksanakan segala tuntutan yang wajib, apatah begitu juga dengan yang sunnah, maka dia diampunkan dosanya. Jadi kalimah qiyam ataupun dirikan di sini, di mana maksud yang dikehendaki di situ adalah lebih umum. Dengan sebab itu, kalau kita baca dan kita tengok dalam sejarah-sejarah, antaranya seorang ulama yang terkemuka di Syam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah beriman dengan Nabi, tapi dia tak sempat bertemu. Jadi dia dipanggil orang yang beriman dengan Rasulullah SAW sezaman dengan Nabi tapi tak bertemu. Ini dipanggil mukhadram, bukan sahabat. Syarat makna sahabat itu siapa yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya dan mati atas iman, itu makna sahabat. Tapi kalau tak temu, dia hidup sezaman tapi tak temu, maka dia dipanggil sebagai mukhadram. Namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ni tersohor dengan kekuatan beribadat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ini masyhur, mempunyai banyak karamah, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif dan lain lagi. Khalid bin Ma'dan menghidupkan malam dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan ramai orang menghidupkan dengan acara yang mereka gunakan untuk beribadat. Pakaiannya cantik, wangiannya, bersungguh-sungguh dalam ibadat. Artinya maksud qiyam di situ bukanlah maknanya kita kata satu ibadat yang khas, tapi kita mengumumkan. Apabila kita meletakkan satu ibadat yang khas, yang mesti ataupun kita sandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tak buat macam itu, maka ini tidak tepatlah. Jadi dengan sebab itu, umum untuk kita menghidupkan dengan melaksanakan seperti itu adalah amat-amat digalakkan. Dengan sebab itu, kita mulakan pada malam ni dengan belajar agama. Kita harap kita akan masuk dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita juga telah melaksanakan nak belajar ilmu, nak tafakuh dalam agama, nak faham. Sudah tentu perkara itu baik. Seboleh-bolehnya dengan qiyam juga malam ni kita masuk masjid atau surau kita ni, kita kena letak duit. Walaupun RM1 percuma. Kalaulah kita tak ada duit, sebagai contoh, pinjamlah dengan kawan. Seolah-olahnya kita mengambil semangat untuk bersedekah pada malam seperti ini. Alangkah baiknya kita boleh sedekah masuk dalam tabung masjid atau surau kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita melaksanakan ibadah. Seolah-olah di sini dua dah kita buat, di mana kita juga pergi ke masjid, pergi ke surau, kita juga sedekah, kita juga belajar ilmu. Saat yang sama, kita telah melaksanakan salat berjemaah di masjid, di surau pada malam seperti ini. Dan kita, bila kita duduk macam ni, kita niat dua perkara. Ialah i'tikaf. Saya tak tahulah fatwa di sini macam mana. Ni surau ke masjid juga lah. Surau. Kalau wilayah boleh, sebab wilayah saya bersama saya fatwa macam lain, tapi saya tak cakap negeri lain. Apa yang saya nak sebutnya, kita duduk sini, kita sedang dalam keadaan ini, kita ada dua perkara. Yang pertama, kita nak belajar ilmu. Maka belajar ilmu itu macam saya kata tafakuh din baik. Kedua, kita niat nak tunggu semayang. Semayang apa? Semayang isyak.
Maka dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyatakan antara riba itu ada 3. Salah satunya intizarus salah ba'da salah. Apa makna? Menunggu salat selepas daripada salat. Sekarang kita tunggu salat. Mudah-mudahan dengan ada semangat seperti itu, niat seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala kepada kita. Seterusnya, insya-Allah, sebagaimana yang kita lihat dan kita lakukan, dan kita, bukan saya, kita buat. Selepas selesai daripada imam tadi sembahyang, imam juga berzikir, maka kita juga berzikir dengan nama Allah. Dan juga membaca doa, kita juga mengaminkan doa imam tadi. Tak cukup dengan itu, kita telah melakukan satu acara yang baik, namanya salat rawatib. Salat rawatib selepas selepas maghrib ini adalah satu salat rawatib juga yang baik. Ada menyatakan 2 rakaat, ada menyatakan 4 rakaat, ada juga yang buat sampai 6 rakaat. Jadi kita telah laksanakan, artinya kita telah buat perkara yang baik. Kemudian seterusnya, insya-Allah, mungkin saya akan ajak tuan-tuan untuk baca Yasin, untuk baca, untuk doa, untuk zikir ringkas sekejap nanti. Mudah-mudahan ini juga akan menambahkan lagi pahala kepada kita. Dan juga kita doa dan munajat, mudah-mudahan Allah beri harapan dan hajat kita. Allah sisihkan bala dan juga petaka fitnah yang mungkin terkena kepada kita dengan izin Allah. Maka di situ kita telah himpunkan banyak perkara seperti ini juga yang sepatutnya dilakukan pada malam. Kita tambah lagi sebagaimana kita langsungkan acara ibadat, semayang, ibadat qiyamul lail pada malam ni juga kita kena semayang. Kita bukan mengkhususkan malam ni, sebab semalam pun kita buat, malam belum, malam ni juga kita buat. Situlah dengan makna qiyam itu. Dan kelebihan malam beribadat pada malam seperti ini memang banyak. Sebagaimana dalam satu riwayat, satu surat yang dihantar oleh Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah Islam. Umar bin Abdul Aziz lahir 60 Hijrah, mati 101 Hijrah. Umar 41 mati. Dan dia jadi khalifah, dia pernah jadi gubernur di Madinah. Kemudian dia dilantik menjadi khalifah pada tahun 99 Hijrah dan mati 101 Hijrah. 2 tahun dia jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia hantar satu surat kepada sahabatnya, kepada gubernurnya, di mana dia menyatakan bahawa kamu juga kena gunakan malam-malam tertentu untuk ibadat kepada Allah. Bersungguh salah satunya malam nisfu Syaban. Dalam nisbah kepada al-imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan ada 5 malam yang amat baik untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam pertama dipanggil sebagai malam Jumaat, kerana hari Jumaat dianggap sebagai sayyidul ayyam. Dari segi hari-hari dalam seminggu, hari Jumaat itu adalah penghulu hari. Malam yang kedua yang juga lebih afdal ialah malam awal Rejab. Ini juga disebut, tapi kita sudah berlepas. Malam yang ketiga disebut malam hari raya Aidilfitri. Malam yang keempat disebut malam hari raya Aidil Adha. Malam hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha dipanggil Yaumul Jaizah, malam jaizah. Apa makna jaizah? Jaizah ni maknanya malam tersebut dikurniakan Allah kepada kita. Malam tersebut ataupun hari tersebut kurniaan Allah. Dengan sebab kita puasa, dengan sebab kita abdi pada Allah, Allah ampunkan dosa, Allah anugerahkan. Nama ini berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu. Ada pun malam yang seterusnya, iaitu malam nisfu Syaban. Ini yang kelima. Malam nisfu Syaban ini diberi nama dengan malam Al-Bara'ah. Apa makna Bara'ah? Bara'ah ni maknanya pelepasan. Kerana pada malam tersebut
Ada ulama menyebut dengan dua pelepasan. Ada kata pelepasan tersebut pelepasan daripada dosa-dosa, pelepasan daripada hukuman dan sebagainya, dengan sebab seorang itu berdoa, bertaubat, beribadat dan melakukan acara-acara ibadat dengan sungguh-sungguhnya, maka Allah selamatkan seseorang itu. Dengan sebab itu di akhir kalam Imam Syafi'i menyebut, aku mensunatkan atau menggalakkan supaya kita menghidupkan malam-malam tersebut. Kecuali saya terpana dengan sebuah hadis Nabi SAW yang menyebut, yatta'ni'ullah fi lailatin nisfi min Sya'ban ila jami'i khalqih fayaghfiru lahum illa limusyrikin au limusyahinin au kama qala. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat, menekuni kepada semua hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Maknanya orang beriman kita semua ni, Allah tengok, Allah lihat pada kita semua. Kemudian Allah mengampunkan dosa kita semua. Dek kerana kita ibadat kepada Allah, dek kerana kita munajat, minta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah ampun dosa. Tapi dalam keadaan macam itu, Allah mengecualikan dua golongan. Golongan yang pertama dipanggil sebagai illa limusyrikin, melainkan kerana dia syirik. Syirik ni dengan makna apabila kita menduakan Allah, apabila kita merasakan ada lagi kuasa yang lebih besar daripada Allah, atau yang ini karamah ini bahaya tempat ini, kalau kita pergi mungkin baru penyakit parah dan seumpamanya, dengan khurafat, dengan tahyul, kesialan, kemajalan dan seumpamanya, yang kita percaya akhirnya kita menafikan kekudratullah. Ya, ini tak boleh. Ini pun termasuk dalam cabangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena elakkan perkara tersebut dan banyakkan kita tahlil dengan kalimah la ilaha illallah, dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iaitu dengan sebab musyahim. Apa makna musyahim? Para ulama menyebut kalimah musyahim ini dengan makna seseorang itu rasa hasad dengki, rasa dendam kesumat kepada sesama Muslim, kepada orang kita. Tengok orang ni geram, hasad dengki, orang lebih ni tak boleh, orang ni tak boleh. Jadi penyakit ini menggerhanakan daripada mendapat keampunan Allah, daripada mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena elakkan dan kita kena jarakkan dalam kamus kehidupan kita. Tuan-tuan, masalah hasad dengki ni, minta maaf cakaplah, dia tak kenal orang, kata Al-Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia berlaku pada semua orang. Biasanya orang yang samaan, sama ada kerjanya, kedudukannya, pangkatnya, kelebihannya, yang itu akan berlaku hasad dengki. Orang kaya sama orang kaya, orang besar sama orang besar, orang cerdik sama orang cerdik, orang pandai sama orang pandai. Begitulah dia akan jadi buah-buah hasad dengki itu banyak. Yang ini Allah tak ampunkan dosa dia. Pernah satu ketika seorang ulama besar bernama Aun bin Abdullah, atau sebaliknya Abdullah bin Aun, nanti saya tasihkan. Dia dengar di Iraq, di satu kawasan namanya Wasit. Wasit ni satu negeri lah, satu tempat di Iraq namanya Wasit. Di Wasit ni ada seorang lelaki yang terkena kaki ibadah. Malamnya qiyam, siangnya siang. Malamnya bangun sembahyang, siang hari puasa.
zikir, baca Quran Allah. Siapa basuh tu, kawasan tu, kalau sebut tu guru ni, orang ni dia tak ada yang lain ni, ahlullah lah kita kata. Jadi ulama besar ini bila sampai kat tu dia pergi bertemu orang ni. Sampai itu dia pun beri nasihat kepada orang ni. Dia kata jaga kamu daripada 3 perkara ini. 3 perangai ni, 3 sifat ni, mu kena jaga betul-betul. Jangan buat lebih kurang dan jangan endah tak endah. 3 perkara ni. Pertama, iyyaka wal kibra. Jaga-jaga kamu, awasi kamu daripada sifat takabur. Kenapa? Kerana takabburlah dosa yang pertama dilakukan oleh makhlukullah kepada Allah. Bila Allah arahkan malaikat, wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila mana kami telah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semua pakat sujud kecuali iblis. Kenapa? Kerana enggan. Kenapa enggan? Kerana rasa takabur. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku ni lebih mulia lagi daripada Adam. Aku kamu ciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Kita tak perlu berlawan dengan sebab unsur kejadian. Kelebihannya sebagaimana Allah bagi tahu, bukan isu kejadian tapi isu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah paling bertakwa. Baik. Jadi ini dosa pertama. Dosa pertama adalah takabur. Kemudian kata ulama ni lagi nasihat kepada orang yang kuat ibadat di wasit ini, jaga-jaga kamu daripada sifat tamak. Kerana tamaklah yang menyebabkan keluarnya bapa kamu Adam AS daripada syurga. Kerana meyakini bahawa dengan makan buah yang dilarang oleh Allah, wala taqraba hazihi syajarah, tapi telah dimanipulasi dan diwaswaskan oleh iblis. Akhirnya dia terjebak, dia makan, fabadat lahuma sawatuhuma, sehingga jatuh gugur pakaian kebesaran syurga itu nampak aurat, sehingga terpaksa cari fatafiqa min warakil jannah, ambil daripada daun-daun syurga untuk pokok-pokok untuk tutup kemaluan masing-masing. Kerana tamak menyangkakan kekal dalam syurga, tapi akhirnya diturunkan tapi penuh dengan hikmah. Adalah asbab dia. Ketiga, jaga-jaga kamu daripada hasad. Yang ini kita nak bincang. Nombor 3. Kerana hasad ini adalah dosa yang pertama yang dilakukan oleh anak Adam kepada Allah di muka bumi ini. Apabila berlaku pertelengkahan antara Habil dan Qabil, kedua-duanya anak Adam, yang Allah ceritakan, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Sampai nak bunuh, sampai akhirnya bunuh. Kemudian orang yang nak kena bunuh ini, Habil, tetap tak lawan dan menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima amalan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana hasad. Kenapa korban Habil diterima? Kenapa korban saya tak diterima oleh Allah? Sebab Habil dia penternak, dia cari kambing ataupun kibas yang paling besar untuk diserahkan kepada Allah, yang Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Tapi bila Habil Qabil yang jadi petani ni, dia cari hak jenis buruk-buruk makanan, hak apa tanaman dia serah. Jadi Allah sendiri nak, kalau boleh, bila kita korban, bila kita buat kerana Allah, biarlah
barangan itu antara yang terbaik. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan dan mentakzimkan syiar Allah, maka dia termasuk mempunyai hati-hati yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi malam ni kita kena ada satu sifat namanya salamatus sudur. Selamat hati kita daripada riak, daripada takabur, daripada tamak, dan daripada apa yang kita kata tadi, hasad, kerana kita nak menjunjung sabdaan Nabi SAW supaya kita tak ada, kita nyahkan. Illa li musyrikin aw li musyahinin, ataupun kecuali kepada orang yang musyrik yang kita bincang tadi, dan kepada orang yang musyahin, yakni orang yang ada hasad dengki. Tak guna tuan-tuan, rugi kalau kita masih lagi berlegar dengan kehasadan, dengan dengki. Kerana sifat syurga Allah, syurga ni bila kita boleh masuk, dan kita doakan biar kita semua ahli syurga. Syurga ni Allah sebut apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada hati-hati mereka daripada rasaan hasad, dengki, cemburu tak baik. Orang dalam syurga tak ada sifat-sifat macam ni. Jadi kalau boleh kita buang. Sebab ini menjadi racun yang parah dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita buat baik dengan hasad ini, dia memamah macam api memamah kayu api. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hasad itu memamah kebajikan sebagaimana api memamah kayu-kayu api. Bahkan al-hasudu la yasud, orang yang berhasad tak layak untuk diketuakan, untuk jadi ketua. Susah, banyak keadaan. Yang ini kena buang. Mengambil semangat itu pada malam ni kena buang. Hasad ni kita kena berlindung dengan Allah dua kali. Pertama, kita kena berlindung dengan Allah daripada sifat hasad yang ada jelmaan kepada kita ni, wal-iyazubillah. Kedua, kita juga minta berlindung dengan Allah daripada orang berhasad dengan kita. Sebab itu dalam surah Al-Falaq disebut terakhirnya, wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada orang yang ada sifat hasad apabila dia berhasad, wal-iyazubillah. Sebab ni bahaya tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang bila kita dapat nikmat Allah, kita dapat nikmat Allah, tak semestinya dan tak sepatutnya kadang-kadang kita tunjuk semua orang. Kerana itu disebut dalam pepatah ataupun dinyatakan, likulli nikmatin mahsudah. Setiap nikmat itu ada pendengki-pendekinya. Orang dengki, tak boleh, bahaya. Kadang-kadang kita tengok biasa je, wal-iyazubillah. Sebab mata manusia ni tak sama, keadaan manusia ni tak sama. Ada orang yang geram, ada orang yang ini kita kena elakkan daripada sifat hasad, dan juga orang berhasad atau kita pun berhasad. Pada sifat hasad kita lah, dua-dua kita tak nak. Kita nak hidup dalam keadaan baik, salamatus sudur, hati, dada, jiwa yang selamat daripada sifat ni. Kalau kita boleh buat macam itu tuan-tuan, alangkah baiknya. Saya berhenti setakat tu. Saya nak masuk pula pada keesokan hari. Keesokan harinya iaitu pada hari 15 Sya'ban. Nabi SAW menyatakan pendapat yang sebelum daripada Nabi SAW menyatakan bahawa bila datangnya malam nisfu Sya'ban disebut faqumu lailaha, kamu dirikan malam tersebut dengan acara ibadat, wasumu naharaha, kamu puasa esok hari. Jadi puasa esok hari itu adalah digalakkan dalam Islam. Ini yang disebut oleh para ulama. Cuma timbul soalan. Soalan yang pertama, macam mana pula dengan hadis Nabi SAW, iza kanat izam tasafan nisfu min Sya'ban
fala tasumu. Bila sudah separuh bulan Syaban, jangan puasa. Para ulama menafsirkan atau mensyarahkan hadis yang kata larangan berpuasa pada separuh akhir Syaban, maknanya 15, 16, 17 ke atas ni tak boleh puasa. Pertama, kalau semata-mata nak puasa, nak gabung dengan Ramadan. Kenapa? Seolah-olah kita jadi membanyakkan puasa sehingga tukar antara yang wajib dan yang sunnah. Kedua, kerana orang yang tak rajin puasa, tiba-tiba dia nak puasa, maka di sini adalah seolah-olah berlaku penambahan. Tapi kalau dia biasa, tak apa. Macam contohnya orang ni perangai dia puasa sunnah. Puasa sunnah yang terbaik sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan juga sebahagian ashabus sunan adalah puasa sunnah Nabi Allah Daud alaihi salam. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami siyamu Daud, sama yauma wa aftara yauma. Seafdal puasa itu puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari, selang sehari. Kecuali Ramadan. Jangan buat gitu. Ramadan nak ambil tu. Ramadan ini semua full puasa. Ini pengecualiannya bulan Ramadan dan hari raya. Itu tak boleh dah kita puasa. Walaupun hari itu selang kita puasa dan hari raya, jangan puasa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma kita akan bertembung dengan satu hadis yang lain. Hadis yang Nabi SAW menyatakan, la takhussu, jangan kamu khususkan puasa pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni hari raya bagi umat Islam, ataupun penghulu bagi umat Islam. Bagi seminggu tu yang kita nak pergi masjid, nak semayang, nak ni, nak tu disebut ni. Ulama menyatakan benar, tetapi jika sekiranya berlaku asbab-asbab yang lain, maka pada masa itu tidak lagi dianggap hukumnya makruh. Contoh, kebetulan hari Jumaat tu jatuh pada hari Arafah, dan kita pula bukan sedang buat ibadat haji. Kalau kita buat ibadat haji, kita gagas dari mana baik kita puasa ataupun tak. Baik tidak, kerana Nabi sendiri tak puasa. Masa duduk di Arafah tu pada 9 Zulhijjah, Nabi tak puasa. Dan kita nak suruh ikut Nabi lah dalam hal ni. Dan ini dia aja. Tetapi untuk orang yang tak pergi ke Mekah, macam kita duduk Malaysia, duduk di sini ni, di Sungai Buloh ni, orang kata ni hari 9 Zulhijjah, maka sunat berpuasa. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain atau kama qala. Puasa pada hari Arafah mengkifaratkan 2 tahun. Tahun sebelum dan tahun selepas. Maknanya sekalipun di hari Jumaat, kerana disandarkan kerana bukan kita puasa hari Jumaat tapi hari Arafah. Macam esok, walaupun hari Jumaat bukan kita nak khusus hari Jumaat, tapi nisfu Syaban. Sama juga seperti puasa hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Maka bukan kerana hari Jumaat kebetulan jatuh 10 Muharram, tapi kerana hari itu adalah hari Ashura. Walaupun begitu, para ulama menyatakan alangkah baiknya kita lanjutkan puasa sehari selepas tu atau sehari sebelum daripada itu. Maka itu pun dibolehkan. Sementara lagi dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut digalakkan kita berpuasa pada ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari putih dalam Islam ni ada 2 tafsiran oleh para ulama. Pertama iaitu mengikut takwim atau kalender Islam, yakni bulan Islam Qamariyah, iaitu pada 13, 14, 15 setiap bulan, atau 14, 15, 16. Ini berdasarkan bulan mengambar. Orang panggil bulan mengambar, bulan penuh, iaitu disunatkan kita puasa, maka tak jadi masalah. Oleh kerana itu, ini juga baik kita lakukan. InsyaAllah saya anjurkan
kepada diri saya, walaupun kadang-kadang ni saya ni memang lemah kalau puasa sunat ni, tak harap-harap boleh lah. Jadi siapa yang ni bagus kalau dia puasa malam ni dia niat, insya-Allah malam ni pula dia qiyam di rumah, ajak anak bini sembahyang, masing-masing sembahyang sendirilah, doa munajat pada Tuhan. Mudah-mudahan malam seperti ini memberi banyak kebaikan pada kita. Dan hal dikatakan pandangan daripada mazhab Hanafi, bahkan Maliki, bahkan dikatakan Imam Syafi'i juga menggalakkan untuk kita berpuasa pada hari nisfu Syaban ini. Boleh puasa. Cuma kalau orang tak nak puasa, janganlah marah kat dia, jangan rasa dia kurang. Tidak ada masalah apa-apa. Masing-masing tahu keadaan masing-masing. Cuma ibadatlah cara mereka pula. Mungkin dia kerja berat, mungkin dia banyak tugasan-tugasan, tapi dia buat betul-betul, dia semayang, dia ibadat, dia duha, dia macam-macam dia boleh buat. Ini pun sepatutnya kita lakukan. Poin yang terakhir lah tuan-tuan, sebab saya ni walaupun pengusi suruh ceramah panjang, tapi oleh kerana zaman pandemik dengan endemik ni kita faham lah. Ingat nak ceramah dalam 3 jam kalau boleh tu. Jadi kita molek qiyamul lail selalu ke apa ke semua sekali. Siapa pula makan ada tak malam ni? Kalau ada makan kena berhenti cepat. Jadi kaedah dia kata jangan panjang-panjang ceramah, tak boleh lama-lama. Jadi kita tak akan nak ceramah panjang. Poin yang terakhir saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk kita buat persediaan untuk Ramadan. Ramadan tak lama dah. Bermakna 14 atau 15 hari saja kita sampai Ramadan. Yang ini musim kebajikan yang banyak. Apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Nombor satu ni bagi saya kadang-kadang kita lepas pandang. Kita kena belajar fikih Ramadan. Fiqh Ramadan. Fiqh siang puasa. Fiqh qiyam malam Ramadan, tarawih ataupun semayang tahajud, semayang duha, semayang apa, rawatib, itu kita tengok. Puasa pula kita tahu. Kita tengok bukan kita nak puasa saja, tapi kita nak pahala puasa. Ramai orang berpuasa, tapi tak ramai yang dapat pahala puasa. Nabi bersebut, rubba sa'imin bin nahar laisa lahu hazzun illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi orang tu dia puasa siang hari, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana mungkin dia tak jaga mulut dia, dia tak jaga sikap dia, sifat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang masyhur, Nabi menyatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu atau kama qala. Siapa yang tak tinggal ucapan ataupun kenyataan yang palsu, yang dusta, yang tak baik, bahkan dia beramal dengannya, maka Allah tak kisah sama ada dia tinggal makan, dia tinggal minum, dia tinggal syahwat dia. Sebab dia hanya puasa badan, puasa mulut sahaja, puasa perut, tapi yang lain dia tak jaga. Kita nak biar puasa kita betul-betul hati. Kita nak bulan Ramadan ni, tahun ni kita tekadkan kita nak khatam Al-Quran. Tapi kita tahu dah, perangai kita ni hari pertama baca 6 juzuk, hari kedua 2 juzuk, hari ketiga 1 juzuk, hari keempat rehat, hari kelima 5 lah, hari ke-30 tu baru tengok pula 8 lah. Tengok-tengok dah 14 juzuk je. Dan jadi tiap-tiap tahun memang tak berjuzuk, tak khatam lah. Memang itu standard kita lah. Minta maaf lah, saya tak tuding pada saya orang lain, saya pun sama juga kadang-kadang. Jadi
Moleknya kita ambil daripada esok. Sebagai mukaddimah kita baca dah Alif Lam Mim, Fatihah Alif Lam Mim, baca dah sikit-sikit. Boleh jadi selepas 10 Ramadan kita boleh khatam dah. Dan kita lonjak semangat khatam tu untuk kita boleh khatam 2 kali sekurang-kurangnya, atau sekali sekurang-kurangnya. Tapi kita buat. Yang ini kita rugi, kita tak boleh khatam Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala bila datangnya Ramadan, dia akan pegang Quran mushaf dan dia berkata, haza syahru kitabi rabbi, ini adalah bulan kitab Tuhanku. Dia buka, dia baca. Walaupun dia pakar hadis, pengarang kitab Muwatta, satu kitab yang muktamad, dirojok, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Syafi'i yang hafaz kitab Muwatta tersebut. Tapi bila datang Ramadan, Imam Malik buka mushaf dan baca mushaf dengan menyatakan, haza syahru kitabi rabbi, ini adalah bulan kitab Tuhanku. Sama seperti mana Allah sebut, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran, menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk. Jadi kita ambillah peluang pada bulan Ramadan ini. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya nak minta tuan-tuan sekalian ikut saya lah baca Quran ni ramai-ramai. Tapi saya baca laju pun tuan-tuan boleh ingat lah semua. Tambah-tambah tu bukan maknanya tak betul, mengikut hak cara betul lah. Kita nak baca surah Yasin sekali je, bukan 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا ذي الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تقضي حاجتنا يا الله اللهم إنا نسألك بما شهدنا أنك أنت الله أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي حاجتنا يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه وفي مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وعنتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن أن تيسر أمورنا وأن تحقق رجاءنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم استر عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نعوذ بك من كلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأسواء والأدواء اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا يا الله يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, buku yang saya sebut ada dua di belakang lah. Buku Ensiklopedia Ramadan, cukup baik tentang Ramadan semua sekali. Buku berkenaan dengan bacaan Quran, hafazan dan seumpama, saya sebut dalam buku ini. Rasulullah SAW begitu juga. Buku berkenaan masa pelihara lah satu buku yang paling saya sayang, tentang time management dan quality times. Begitu juga nota untuk anakku, dan termasuklah Dajjal Hakikat Akhir Zaman, dan banyak lagi lah buku-buku yang lain. Yang paling penting, budayakan budaya ilmu, budayakan budaya untuk kita benar-benar dapat tafakuh dalam agama kita. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai khalayak sini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah panjang usia kita dengan keberkatan dan kebaikan. Allah mudah dan murahkan rezeki kita dan diberkatinya. Allah sisihkan kita, keluarga kita daripada penyakit-penyakit yang menggerungkan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk jadi imam boleh tak? Boleh. Lepas tu permintaan telefon nak sembahyang hajat boleh? Boleh. InsyaAllah saya umumkan lah. Terima kasih. Ada orang nak tahnik anak entah pada boleh.